Baik, bagi meneruskan agenda kita untuk membincangkan mengenai pencarian misi mencari MH370, kita terus di bilik berita bersama dengan rakan setugas Nazri Kaha bersama dengan tetamu Profesor Datuk Dr. Muhammad Abu Bakar yang juga merupakan pensyarah Jabatan Strategik dan Pengajian Antarabangsa Universiti Melaya. Haji, silakan. Ya, Hans, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Buletin Awani Khas terus memberikan laporan terkini dalam usaha kita mencari di manakah MH370. Sudah hampir seminggu sejak kehilangan MH370 penerbangan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Beijing. Kita masih tidak tahu di manakah MH370 dan pasukan mencari dan menyelamat masih gagal untuk merungkaikan misteri kehilangan pesawat tersebut. Tetapi dalam persidangan media pada petang tadi, pemangku Menteri Pengangkutan ada memberikan butiran terkini dan bagaimana kerajaan terus akan mencari di manakah MH370. Kita saksikan sedikit sedutan sidang media oleh Datuk Seri Hishamuddin petang tadi. Ladies and gentlemen, there's been a lot of media speculation today after comments from unnamed US officials suggested the plane may have traveled for some time after losing contact. As is standard procedure, the investigation team will not publicly release information until it has properly been verified and corroborated with the relevant authorities. Nor do we want to be drawn into specific remarks that unnamed officials have reportedly made in the media. Itu tadi sedikit sedutan sidang media yang dilakukan oleh Datuk Seri Hishamuddin untuk hari ini. Maksudnya pihak yang mencari dan juga menyelamat, pasukan mencari dan menyelamat dalam keadaan begitu tertekan pada ketika ini untuk mencari jawapan di manakah MH370. Dan ini merupakan satu pengalaman berharga sebenarnya buat negara kita Malaysia kerana sekian lama kita tidak pernah menghadapi bencana ataupun malapetaka ataupun peristiwa yang besar sebegini, dan ini benar-benar menguji bagaimana kita menunjukkan kepada dunia kita mampu menguruskan, kita mampu menyelesaikan isu ini biarpun berapa lama hari ataupun masa yang akan mendatang. Tetapi kita akan melihat dari sudut pengurusan krisis kerana ini penting. Kerana pelbagai andaian di luar sana mengatakan kita lambat bertindak, kita tidak mahu berkongsi data-data yang kita perolehi dengan badan-badan antarabangsa termasuk badan penyiasat dan sebagainya, dan ini akan memberi keadaan yang tidak selesa kepada orang terutamanya di kalangan mangsa dan juga ahli keluarga. Jadi bersama saya pada malam ini iaitu Profesor Datuk Muhammad Abu Bakar, Prof, Pensyarah Jabatan Pengajian Antarabangsa dan juga Strategik Universiti Melaya. Prof, ini merupakan isu besar dan negara terpaksa berhadapan dengan begitu tersusun, dan hendak ataupun tidak kita terpaksa memberikan maklumat terkini dalam apa pun keadaan setiap hari, dan ini amat dinantikan oleh semua pihak, terutamanya pihak media dan juga apalagi di kalangan keluarga mangsa dan juga rakyat keseluruhannya, dan Malaysia menjadi tumpuan dunia. Apa yang kita boleh lihat sekarang? Ya, terima kasih. Oleh kerana kita melihat dan memperlihatkan peristiwa yang menyelubungi MH370 ini sebagai suatu krisis, maka mau tak mau kita terpaksa menghalakan perhatian kita kepada apa yang disebut sebagai pengurusan krisis itu. Jadi sidang media yang berlangsung tadi adalah sebahagian daripada pengurusan yang dimaksudkan itu. Tetapi pengurusan krisis melibat banyak perkara lagi, banyak lapisan lagi. Pertama, persediaan pihak yang berkenaan, pemandu kapal terbang, pelayan kapal terbang, penumpang itu sendiri untuk mematuhi segala peraturan, dan juga ahli bomba, anggota keselamatan yang bertugas di lapangan terbang, semuanya mengikut peraturan-peraturan tertentu sebagai persediaan untuk mengelak, perkataannya untuk mengelak krisis daripada berlaku. Jadi suatu aspek penting dalam pengurusan krisis ialah untuk memastikan kejadian-kejadian yang tidak diingini itu berlaku. Oleh itu pihak yang berkenaan ini perlu menerima teguran barangkali, perlu menerima pandangan di samping dari semasa ke semasa turun padan di kalangan pengurus, memantau, memeriksa perjalanan yang berada di lapangan terbang, dalam kapal terbang dan sebagainya untuk memastikan kejadian luar biasa tadi tidak berlaku. Itu aspek yang pertama.
Kedua, apabila ia berlaku juga kerana ada kadang-kala kita tidak dapat mengelakkan sesuatu peristiwa besar seperti ini berlaku. Maka yang berkenaan tadi, pemandu, pelayan, penumpang dan juga petugas-petugas lain yang dimaksudkan pemimpin negara sendiri seharusnya menangani dengan baik, dengan berkesan, dengan bijak. Jadi kebijaksanaan inilah yang diperlukan. Kerana dalam suasana krisis, kadang-kala kita terhumbang ke dalam suatu situasi di mana krisis itu mengatasi kita, menguasai keadaan sehingga lahir keadaan haru biru, kelam kabut dan seumpamanya. Sehingga wujudnya percanggahan pendapat antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain, antara satu pengurus dengan satu pengurus yang lain. Sebab itu sidang media sendiri yang disebutkan tadi mesti pastikan adanya suatu macam central command untuk membolehkan yang berkenaan itu bercakap dalam suatu suara supaya tidak ditafsirkan secara bersalahan ataupun diterima secara bersalahan oleh pihak-pihak yang dimaksudkan itu. Ini penting bagi saya kerana apabila kejadian seperti itu berlaku, biasanya sama ada mereka ini dikuasai oleh krisis seperti yang saya sebutkan tadi sehingga lahirnya kelam kabut, ataupun mereka ini menjadi kreatif, berkeupayaan. Satu peluang untuk memperlihatkan kebijaksanaan, kehebatan. Dan keadaan luar biasa dalam bentuk krisis ini ditangani dengan cara yang juga luar biasa oleh kita. Ini yang kita perlu tunjukkan kepada dunia. Bahawa apabila berdepan dengan saat-saat genting seperti ini, kita berurusan dengan bijak, dengan baik dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan pengurusan krisis. Itu yang kita sudah tunjukkan di mana apabila berlakunya kehilangan pesawat pada Sabtu lalu pada 1:30 pagi dan semua pihak sudah berkumpul di bawah satu pengurusan krisis yang diketuai oleh Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam. Semua pihak di situ. Di situ ada Panglima Angkatan Tenteranya, Kementerian Pengangkutannya, Penerbangan Malaysianya, Wisma Putra dan sebagainya. Dan masuk hari ke-7 kita sudah melihat ada perubahan yang ketara sekali. Setiap hari ada persidangan media, maklumat yang disampaikan oleh pihak pengurusan ini mampu menjawab berbagai teori, berbagai spekulasi. Ini juga penting bagaimana kita melihat ini bukan perkara yang mudah. Isu yang kita sedang hadapi sekarang adalah isu yang besar dan melibatkan banyak perkara tentang keselamatan negara dari sudut kataupun perisikan negara, data-data yang terpaksa kita simpan selama ini untuk tujuan keselamatan dan juga perisikan, tetapi pada ketika saat ini kita menghadapi krisis, kita terpaksa berkongsi dengan pihak lain. Pihak jiran kita yang sudah pun menghantar lebih daripada 57 kapal, 48 kapal laut, kapal terbang, 57 kapal laut dari 13 buah negara untuk menguruskan dalam usaha mencari dan menyelamat yang begitu besar ni, Prof. Kita boleh bayangkan bagaimana sukarnya untuk mengkoordinasi setiap perkara. Ya, itu kita terimalah bahawa suasana krisis adalah suasana luar biasa. Jadi apabila ia luar biasa, biasanya kita memerlukan tindakan yang juga luar biasa. Jadi kita telah memperlihatkan kehebatan dari satu segilah, keupayaan mengembelingkan semua sektor, semua pihak untuk sama-sama mengurus, keupayaan kita mengheret pihak antarabangsa dan seumpamanya. Tetapi kadang-kala ini juga berlaku dalam kengerahan, keterlibatan itu kadang-kadang kita mendedah rahsia negara umpamanya, memperlihatkan kelemahan kita di sana sini. Itu yang pertama. Kedua, kita juga perlu faham bahawa pihak luar, pihak antarabangsa yang sentiasa sensitif, yang ingin membongkar kelemahan pihak lain ataupun yang sekadar ingin mempermain-mainkan sesebuah negara lain juga akan sentiasa bertindak melakukan itu dan ini. Jadi kita juga perlu berkesedaran, bijak bertindak. Karena kalau tidak kita akan termakan oleh keadaan ini, terperangkap oleh situasi ini sehingga kita kelihatan seperti orang bodoh. Kita tidak mahu itu berlaku. Dan akhir-akhir ini apabila gejala-gejala perbomahan umpamanya telah diputarkan oleh setengah pihak sehingga dimensi ini, aspek ini yang digembar-gemborkan dan akhirnya semacam berita luar negara ditenggelami oleh situasi ini. Ini juga suatu keadaan yang kadang-kadang memeningkan kepala dalam suasana krisis yang disebutkan tadi. Itu yang saya maksudkan. Melihat daripada keupayaan dan juga semangat kerjasama solidariti ASEAN misalnya,
dari hari pertama sekali kita sudah mendapat kerjasama dari rakan-rakan dari Singapura, Indonesia, Vietnam, membentah lagi termasuk Thailand dan juga Filipina sudah menghantarkan pasukan mereka untuk mencari dan menyelamat. Dan kita tahu juga Vietnam merupakan rakan baru dalam katakan Konfederasi ASEAN. Walaupun tiada rakyat mereka dalam penerbangan MH370 ini, mereka sudah menggembeling segala aset dan juga anggota berada di kawasan lapangan untuk mencari di manakah lokasi terakhir MH370. Bagaimana puan melihat ini sebagai satu ruang sebenarnya untuk melihat keikhlasan setiap rakan-rakan kita di luar sana. Mereka ingin bersama dalam keadaan kita susah. Selama ini kita mungkin membantu mereka, tetapi kali ini kita melihat solidariti itu benar-benar jitu. Ya, sesuatu tragedi seperti ini tentulah menggamit pandangan, meraih simpati banyak pihak. Sama ada atas dasar kemanusiaan, kerana yang terlibat inilah manusia dengan tragedi yang membunuh ataupun merosak sebagaimana yang pernah berlaku. Satu yang bersifat kemanusiaan. Kedua ialah masing-masing juga ingin memperkenalkan kepakaran, kelengkapan yang ada pada pihak mereka. Dengan itu mereka dapat menjaja keupayaan masing-masing. Dan ketiga, rasa kesetiakawanan yang kadang-kadang ada sebagai anggota ASEAN umpamanya, anggota PBB umpamanya, yang mereka ini terherik sama untuk memikir dan sebagainya. Dan kita boleh tambah lagi, mereka juga berpandangan jauh. Seandainya tragedi seumpama ini juga menimpa mereka suatu hari nanti, dan yang juga menuntut suatu macam perkongsian maklumat, yang menuntut kerjasama ataupun hubungan diplomasi yang dimaksudkan di sini, dan ini membantu mereka seandainya kejadian serupa menimpa. Mereka tidak dapat memastikan apakah besok mereka juga akan ditimpa gejala yang serupa, apakah lusa sebuah negara lain di kalangan negara ASEAN juga akan berdepan dengan realiti yang sama. Jadi perkara-perkara ini ada dalam minda mereka, ada dalam perkiraan mereka. Jadi mau tidak mau kerjasama yang sedang kita alami hari ini adalah suatu hasil pandangan pemikiran seperti ini. Okey, kita tahu juga pelbagai konflik geopolitik sedang berlaku di rantau ini. Hubungan dingin antara China dan juga Jepun, hubungan dingin antara China dengan Amerika Syarikat. Dan ini juga mungkin boleh memberi sedikit pencerahan bagaimana peristiwa besar ini, biarpun kita belum mendapat jawapan pastinya di manakah MH370, tetapi sudah membawa satu pola baru bagaimana kita melihat hubungan antarabangsa geopolitik dalam masa mencari MH370. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kehilangan pesawat MH370 hari ini jadi tumpuan. Kami sentiasa berdoa lah kan. Dapat ditemui pesawat tersebut dan kami reda ketentuan Allah SWT. Semoga proses pencarian tersebut berjalan lancar. I am share with your sadness. The whole world pray for you, so please come back. Kita berdoa sama-sama. Saya cukup sedih. Yung Wartawan, diskusi dan interaksi bersama wartawan rakyat. Fenomena berhutang ini untuk berkahwin mengganggu institusi kekeluargaan dan juga masyarakat kita. Kadang-kadang mereka dekat luar sana mahukan yang terbaik, yang nak cantik. Kadang-kadang ikut macam artis-artis yang kita tahu ternama. Ikhlaslah bila kita berbelanja untuk perkahwinan ni. Sebenarnya atas individu itu sendiri. Biasalah kirakan kawan-kawan, malulah pada kawan-kawan kan. Menerusi pelbagai platform komunikasi yang disediakan, Yung Wartawan setiap Ahad 3.30 petang di Astro Awani. Business Awani Plus, rangkuman berita perniagaan dan ekonomi meliputi 5 berita mingguan terbaik. Malaysia perlu mewujudkan struktur GST dalam bentuk yang mudah bagi menyenangkan pelaksanaannya. Singapura menjadi negara paling mahal untuk diduduki di dunia. Asia Pasifik lebih bersepadu, makmur dan berdaya tahan berbanding suku abad yang lalu. Rangkuman 5 berita mingguan terbaik setiap Sabtu 6.30 petang, Business Awani Plus di Astro Awani. Berita segenap dimensi. Ikuti perkembangan terkini pencarian MH370 melalui Astro Awani saluran 501.
Dalam usaha mencari MH370, kita memerlukan pelbagai kepakaran, bantuan dari rakan-rakan jiran dan juga badan-badan antarabangsa, dan kita tahu juga pihak berkuasa sedang melakukan apa sahaja untuk mengumpulkan segala data dan untuk dianalisa dan juga diforensik, sementara aset-aset yang berada di lapangan sekarang, terutama di Laut Cina Selatan ataupun di Selat Melaka menuju ke Laut Andaman sedang digerakkan. Mereka bekerja 24 jam, Prof. Mereka tiada masa untuk rehat, untuk pulang ke rumah, tetapi kita bayangkan bagaimana masifnya ataupun besarnya gerakan mencari dan menyelamat. Mungkin kita di rumah hanya letak post di Facebook tanpa kita mengetahui asal-usul cerita yang kita akan share dengan rakan-rakan yang lain. Ini realiti yang perlu kita faham, Prof. Ya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, faktor kemanusiaan, faktor kepakaran dan kesetiakawanan itu barangkali menyebabkan semua negara yang dimaksudkan tadi terheret sehingga sanggup bergerak melintasi sempadan politik, melintasi perbezaan ideologi. Tetapi pada masa yang sama, negara-negara ini juga adalah negara yang berkepentingan juga. Superpower juga, ya. Kerana negara-negara wujud dengan kepentingan masing-masing, sama ada dari segi ekonomi, politik ataupun keselamatannya. Jadi bagi negara-negara yang kita maksudkan tadi, kuasa besar ke, kuasa pertengahan ke dan sebagainya, mereka juga mengkali ada agenda masing-masing dalam menonjolkan diri dalam kerjasama ini. Paling tidaknya untuk menjaja keupayaannya, memperlihatkan kekuatannya pada pihak yang lain. Ataupun untuk menonjolkan diri sebagai negara yang berpegangan dan berpandangan kemanusiaan melebihi daripada yang lain. Itu juga dari segi perkiraan ekonomi dan strategi dan sebagainya. Jadi kita dalam melihat gabungan berbagai negara ini, sama ada di peringkat ASEAN ataupun melebihi ASEAN sehingga melibatkan 12 hingga 20 buah negara, persoalan-persoalan ini barangkali tentu dimiliki oleh negara-negara yang dimaksudkan. Cuma apakah dan bagaimanakah kita meraih keuntungan daripada situasi ini? Berdasarkan aset-aset yang mereka perlihatkan, sama ada kita berkenalan dengan mereka dengan lebih dekat, kesanggupan mereka yang semakin dikenali, ataupun kita dapat menguji kesetiakawanan yang dimaksudkan itu selaku negara anggota ASEAN umpamanya, dari kalangan seperti negara Vietnam umpamanya, ataupun negara di luar ASEAN sendiri seperti Jepun yang akhir-akhir ini telah memperlihatkan kesanggupan yang serupa untuk sama-sama dengan pihak lain. Barangkali ada pihak juga yang akan merasakan bahawa kalau mereka tidak bersama dengan negara yang 12 ini ataupun lebih ini, maka mereka kelihatan terpinggir ataupun terdedah kepada kritikan ataupun terpedaya oleh keadaan seandainya mereka juga terpaksa mengharungi situasi yang sama pada masa yang akan datang. Ini juga barangkali menyebabkan mereka teruja untuk menambahkan perkongsian dengan Malaysia sehubungan ini. Kita faham mengapa ahli keluarga penumpang MH370 yang ramainya dari Republik Rakyat China sekitar 154 penumpang. Mereka antara penumpang majoriti di dalam pesawat malam ini. Dan mereka berasa marah, berasa kataupun sedih dengan cara kita bertindak, cara kita menangani dari hari pertama hinggalah ke hari ini. Dan kita faham sensitiviti itu kerana mereka inginkan jawapan pasti, tetapi kita mahukan sesuatu yang pasti barulah boleh diberikan maklumat untuk dikongsikan bersama. Tetapi kesudian pihak berkuasa China, kerajaan China dari peringkat yang paling tinggi hinggalah badan-badan yang berkaitan dengan penerbangan untuk bersama dalam hal ini juga. Bagaimana Prof melihat China mempunyai aset yang besar? Mereka mempunyai satelit, mereka mempunyai keupayaan ketenteraan, armada laut yang besar. Dan ini antara isu yang sedang diperdebatkan sekarang. Bagaimana China cuba menjadi big brother di sebelah sini. Tapi dalam hal ini, kita melihat kesanggupan China untuk berkompromi dengan rakan-rakan yang berseteru dengannya, terutamanya di kalangan negara-negara ASEAN, terutamanya Jepun dan Amerika Syarikat. Bagaimana Prof melihat? Ya, tadi saya ada menyebut persediaan dalam sesuatu pengurusan krisis itu sangat penting. Janganlah
tanpa persediaan itu menyebabkan kita ini tersalah pandang, sehingga kata orang putih caught off guard, sehingga kita berdepan dengan suatu situasi yang tidak dapat kita uruskan dengan baik. Itu satu. Dan apabila kita sudah berdepan dengan krisis ini, keadaan yang saya maksudkan tadi, maka kebijaksanaan yang diperlukan. Dan di sini apabila kita berdepan dengan tuntutan yang berbagai, yang bersifat emosi daripada setengah pihak di negeri China umpamanya, apabila mereka memarahi kerana ketidaksediaan kita untuk memberi jawapan itu dan ini, kerana ketidakupayaan mereka untuk mendapat info ataupun maklumat itu dan ini, saya rasa kita perlu mendamaikan keadaan. Satu, memahami bahawa mereka bertindak demikian itu atas sebab-sebab yang saya sebutkan tadi, dalam keadaan ibu bapa mereka, abang-abang mereka berada dalam keadaan terdesak. Dan ini ada suatu faktor kemanusiaan yang barangkali dihadapi oleh semua orang apabila berada dalam tragedi seperti itu. Kita perlu memahami. Dan kita mendamaikan mereka dengan membawa mereka ke sini. Ataupun kita membawa rombongan kita ke sana. Itu adalah usaha untuk mengurangkan jurang. Sehingga perhubungan antara kedua pihak itu dapat dirapatkan sebegitu rupa dan masing-masing mengenali realiti keadaan yang terpaksa kita hadapi yang dianggap luar biasa ini. Itu satu cara yang baik. Tetapi pada masa yang sama kita perlu belajar dari sini. Bahawa berasaskan pengalaman yang telah ditempuhi ini, negara kita, rakyat kita, kerajaan kita juga seharusnya belajar. Walaupun keadaan masa akan datang itu sukar untuk diteka. Tetapi ada pengalaman yang lalu, Bang Keli, yang telah kita lalui, yang boleh dijadikan alasan, landasan untuk kita berurusan apa yang disebutkan tadi, menghadapi tragedi ataupun seumpamanya. Ini penting bagi kita. Bagaimana Prof melihat kita terpaksa berkongsi maklumat rahsia negara. Banyak perkara dalam hal ini terpaksa kita kongsikan bersama dari sudut pergerakan pesawat, radarnya, data-data persikan dan sebagainya. Dan ini untuk dikongsikan kepada pasukan penyiasatan, terutamanya badan-badan penerbangan antarabangsa seperti NTSB misalnya, FAA misalnya, rakan-rakan dari Amerika Syarikat dan juga mereka yang ada kepakaran. Kerana hendak ataupun tidak, kita terpaksa mengakui ada bahagian-bahagian tertentu kita ada kekurangan. Itu sudah dinyatakan dalam beberapa persidangan media yang lalu. Kerana kita tahu apabila bercerita tentang industri penerbangan, banyak perkara yang berada bukan kepakaran kita. Mereka berasal dari industri yang besar di negara-negara barat, terutamanya Amerika Syarikat. Boeing di situ, di situlah Rolls-Royce trendnya, di situlah badan-badan regulatory penerbangan antarbangsanya, dan mereka mempunyai kepakaran bukan sedikit. Dan data-data satelit, pembuat radar semua dari negara ini. Jadi bagaimana kita terpaksa juga berkompromi tentang ini, dalam masa yang sama kita perlu ada sesuatu untuk dipertahankan. Sebab itu saya menggunakan perkataan kebijaksanaan bertindak tadi, kerana dalam kengarahan kita untuk menangani krisis ini, barangkali kita kadang-kadang terlanjur untuk memberitahu dan memberitakan keupayaan kita, kebolehan kita, menceritakan itu dan ini. Jadi dalam keadaan ini ramai orang menjadi cerdik untuk mencerita segala-galanya. Itu bahayanya. Oleh itu kebijaksanaan diperlu untuk menyatakan bahawa ini sempadannya. Ada apa yang harus diberitahu dan apa yang tidak patut diberitahu. Apabila kita mampu berurusan secara luar biasa itu, dalam keadaan yang luar biasa ini, disitulah terpacaknya apa yang disebut sebagai kebijaksanaan. Itu bagaimana kita nak berhadapan dengan serangan media, kerana mereka mendapat maklumat dari pelbagai sumber. Kalau sumber-sumber itu berada di Amerika Syarikat, di Eropah, mereka akan terus kepada pembekal alat-alat perhubungan, alat-alat ataupun yang berkaitan dengan usaha mencari dan menyelamat tanpa merujuk kepada pasukan penyiasatan di Kuala Lumpur. Ya, persoalannya ialah apabila kita teruja dengan segala maklumat yang didatangkan oleh berbagai agensi media luar negara umpamanya, apakah kita juga teruji oleh segalanya itu? Di sinilah yang saya maksudkan dengan kebijaksanaan. Apabila kita perlu menapis dan menerima apa yang patut diterima ataupun menangkis apa yang patut dihindarkan. Jadi kalau kita hanya teruja dengan segala apa, memberi jawab kepada semua, maka sampai bila pun, sampai kiamat pun kata orang, kita tidak akan dapat memuaskan hati mereka. Ataupun kita perlu berada satu langkah ke hadapan misalnya, memberi persediaan, memberi senario-senario tertentu supaya kita akan lebih bersedia untuk menangkis. Dalam masa yang sama kita memberi pencerahan-pencerahan baru yang boleh dikongsikan pada semua pihak. Ya, tadi saya ada menyebut keperluan mempunyai suatu macam central command di
di mana golongan yang terlibat sebagai juru cakap, juru bicara akan menyalurkan kepada suatu pusat dan pusat itulah yang akan memaparkan dan memperlihatkan segala apa yang patut supaya mengelakkan percanggahan. Itu satu. Dan kedua, kita juga perlu berdepan secara berstruktur golongan yang dimasukkan itu dan bukannya untuk melayan serba perkara ataupun berinteraksi setiap masa, setiap saat, setiap jam. Akhirnya informasi dan maklumat yang didatangkan oleh pihak luar ini akan membawa suatu penimbungan bahan dan informasi sehingga kita bergelumang dalam informasi yang berbagai, yang bercanggahan dan sebagainya. Akhirnya berlakulah apa yang saya sebutkan tadi. Krisis itu menguasai dan mengatasi kita sehingga kita ditenggelamkan oleh krisis itu dan bukan sebaliknya, iaitu kita berkeupayaan mengatasinya. Ini yang kita takut. Jadi saya sebagai penganalisis sehubungnya ini khasnya berhubung dengan pengurusan krisis meminta dan memohon supaya perkara itu tidak berlaku. Supaya kita tidak ditenggelami oleh segala apa yang saya sebutkan tadi sehingga kita hilang punca, hilang pedoman apakah sedang berlaku itu. Itu question mark yang besarlah dan saya harap tidak berlaku. Dari sudut persediaan kita juga untuk memberi tahu dunia the best of Malaysian dalam hal kita berhadapan dengan krisis kerana dunia melihat kita saban minit kita dipaparkan dengan berita langsung dari Malaysia, dari Kuala Lumpur dan pakar-pakar yang dijemput untuk memberi justifikasi mereka, analisa mereka, apa pun fakta, apa pun tindakan yang diberitahu kepada pihak media dan mereka akan mengulas secara langsung dan walaupun mereka bersetuju ataupun tidak bersetuju mereka akan lebih satu tahap ke hadapan untuk hal ini. Mungkin sudah sampai masanya kita belajar sesuatu dan kita mungkin melihat dari sudut perspektif selepas ini dan perkara ini sedang berlaku, kita mengharapkan sesuatu yang terbaik, Prof. Ya, kita sedang diuji apabila seluruh dunia tertumpu kepada kita. Dan pertanyaan yang didatangkan oleh mereka itu semestinya berbagai. Akibat daripada pengalaman yang tidak sama dan akibat daripada aspirasi dan agenda mereka yang berbeza. Jadi dalam keadaan seperti itu, kita seharusnya mampu menyukat. Apa yang saya ingin sebutkan, menyukat apa yang patut diterima dan apa yang patut ditolak. Apa yang patut dijawab, apa yang patut dihindarkan. Supaya dalam keadaan kita berurusan dengan informasi dan pertanyaan yang berbagai ini, kita kelihatan bijak bertindak. Ini cabaran yang besar dan kita sedang diuji oleh itu. Okey. Terima kasih Prof. Itu Profesor Datuk Muhammad Abu Bakar. Terima kasih atas pandangan yang diberikan. Pensyarah Jabatan Pengajian Antarabangsa dan juga Strategik Universiti Melaya. Dan kita mengharapkan sesuatu yang terbaik. Apapun, terus bersama kami di Astro Awani, kita akan memberikan liputan terkini dalam usaha mencari dan menyelamat MH370. Dan anda boleh terus melayari astrawani.com untuk mendapatkan live streaming laporan kami dalam TV ini. Dan terus bersama kami, Hans Yusof mungkin sudah bersedia. Hans, silakan. Ya, baik. Terima kasih Nazri Kahar bersama dengan